Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pada waktu yang kita selalu buka channel ataupun sos media yang anda tengah ikuti sekarang ini, sama ada melalui Facebook atau IG ataupun setengah daripada anda yang ikuti YouTube. Alhamdulillah, ada yang saya buat sikit sebanyak dengan TikTok, tak pandai lagi. Namun di mana saja anda berada, saya mengucapkan selamat bertemu lagi sekali. Saya baru sampai daripada mana tu, Bali. Pagi tadi di Bali, malam ni di Shah Alam. Yang lama kat airport. Kapal terbang naik Malaysia Airlines. Saya minta maaf lah, kadang-kadang susah nak dapat on time betul-betul ni. So kita minta Malaysia Airlines improve sikit, boleh tak? Sebab lambat sangat lah tunggu kapal terbang ni. Nak apa, beratur immigration semua tu, yang jadi letih tu bukan pasal apa, pasal bukan naik kapal terbang tu, tunggu nak naik, lepas tu tunggu nak turun pula, beratur lagi. Apa pun, jangan komplain, sebab ramai lagi daripada kita yang ataupun mereka yang tak dapat naik kapal terbang pun. Jadi kita bersyukur saja, betul tak? Anugerah Allah bagi. Kita cuba kongsi apa pengalaman yang saya dapat. Di sana banyak turis dah mula datang balik di Bali tu. Mak Saleh pun dah mula ramai, tapi baru 50% kata orang-orang lokal di sana. Dan mereka itu terlalu bergantungan dengan turis, dengan pariwisata ataupun pelancong-pelancong, sehingga kan kalau tak ada pelancong boleh datang, mereka dipanggil mati, sunyi sepi, kata orang lokal. Hampir 2 tahun setengah. Kalau kita tu boleh juga online, tak online, tapi mereka sebab tak ada customer, faham? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang pernah sakit belakang? Dan malam ni kita fokus bukan sakit belakang saja, sebab belakang tu daripada leher sampai pinggul kita boleh sakit belakang kan. Tapi saya nak fokus kepada low back pain ataupun sakit belakang yang bawah pada lambar tu. Maksudnya antara lambar 2, 3, 4, 5 sacrum. Okey, saya tunjuk. Bagi mod ni mainkan peranan sikit malam ni. Boleh tengok. Okey. Saya undur sikit ke belakang ni supaya you dapat tengok. Itu dia. Ni kita cuba fokus malam ni ke yang ada C shape ni, nampak ni? C shape yang lembut ni, bukan C shape yang terlalu mendadak ke depan, okey, sampai bengkok badan tu. Ni C shape ni yang kita nak fokus malam ni, kawasan L345 sacrum 1, 2, 3. Alright, so bawah ni tulang sacrum ni dia papan macam V shape ni. Okey, nampak? Semua boleh nampak ni? Tulang ni pun boleh sakit. Setengah orang yang jatuh terduduk tu kan, kawasan ni lah yang boleh inflamasi dan sebagainya. Tapi yang malam ni, inilah kawasan yang kadang-kadang orang confuse sangat. Saya nak bagi 7 apa yang dipanggil kesakitan ataupun sengsara yang anda boleh hadapi atau tengah sengsara sekarang. Saya guna perkataan sengsara tau, sebab sakit ni beginilah. Sakit apa pun, di mana saja you sakit, mesti you rasa sakit you tu yang paling teruk, betul tak? Kalau malam ni saya cerita tentang sakit belakang, memang sakit belakang lah yang paling you fokus, dan tak ada sakit lain lebih sakit daripada sakit belakang, betul. Nanti kalau you dengar perkataan sciatica atau sciatica, bahasa tu tak jadi hal, tapi sakit yang sampai ada current lagi turun daripada belakang ke pinggul, dia ambil sebelah kanan atau kiri, zoom, you nak pakai tali kasut je dia menyala macam berapi keluar kat belakang tu. Contoh baik. Semua dah sedia belum? Kalau dah sedia, tolong kalau sudi tekan share sekejap dengan kawan-kawan kita, sebab ini tak kira tua muda, lelaki ke wanita ke, Melayu, Cina, India ke, tak kira bangsa, asalkan you ada tulang belakang yang ada C shape tadi tu, yang bengkok macam tu kan, macam tu ada chance lah kita dapat sakit. Number 1. Jadi nombor 1 tidak lain tidak bukan adalah, siapa tahu cepat, yang ni bukan masalah yang serius, maksudnya bukan masalah yang fatal ataupun membawa maut. Kebanyakan yang saya cerita malam ni tak ada yang membawa maut pun, tetapi sakit tu yang amat sangat. Nombor 1 ialah disebabkan, cepat, siapa boleh tulis kat situ? Ialah disebabkan oleh terlalu lama kita
isikan tempat kosong, ... Apa dia? Saya pernah cerita ni 2 tahun lepas saya dah buat topik ni, tapi ada improvement malam ni, iaitulah kita terlalu lama duduk. Yes, sitting down is the major cause yang orang tak perasan, yang orang pun kadang-kadang tak sangka kenapa aku sakit belakang ni. Kadang-kadang dia lupa. Rupa-rupanya cuba kita mengaku dulu. Kalau tidak ada masalah yang lagi 6 saya nak cerita tu, inilah saya letak nombor 1, iaitu prolonged sitting. Terlalu lama kita duduk, saudara-saudara sekalian. Tadi saya baru komplain kan, bukan pasal saya pergi Bali balik ni rasa letih, lesu semua tu, tapi sebab terlalu lama duduk. Terlalu lama duduk, tunggu, duduk lagi. Naik atas kapal terbang bukan boleh berjalan, nak berlari ke, nak pergi ujung ke hulu ke hilir kan, kena duduk. Kalau kapal terbang tu agak goyang sikit, dia suruh ikat dengan tali pinggang, tali keledar semua tu. Jadi macam mana? So tuan-tuan sekalian, duduk kalau boleh, saya nak secara ikhlas. Cuba you tulis berapa lama you duduk satu hari. Bangun je daripada tidur tu, sejak kita lepas sembahyang subuh tu, ataupun sebelum subuh lagi nak tunggu waktu pun duduk tak? Duduk kan? Lepas tu kita pakai apa? Kita pakai ni lah, handphone. Walaupun saya kata 1 jam pertama kita jangan pegang langsung, okey, tapi dalam baca Quran pun duduk juga, betul? Okey, so duduk ni lah sebenarnya kata orang setengah tu sampai 10 jam sehari. Saya antaranya paling kurang ingat 8 jam minimum lah tu. Kan saya kata kat you nak buat satu-satu topik macam malam ni, kalau saya tak duduk lebih daripada 8-10 jam, berarti saya dah mula goreng. You pun boleh tahu kalau sama ada lecturer tu goreng ke, ataupun dia memang dah refer betul-betul. Sebab nak duduk, nak check, nak review semua. Jadi duduk ni, mahu tak mahu, lama kelamaan dia punya muscle kita tak balance. Okay? Sebab duduk merupakan satu posisi yang tak bertukar. Dan kadang-kadang kita hunch, kita bongkok. Okay? Lepas tu muscle kita depan belakang tak balance. Bila tak balance, kita selalunya minta you belajar daripada malam ni, pergi cari anak you punya ni, apa ni, foam ni. Apa macam sponge kan, yang untuk dia panjang, yang ni untuk swimming. Kalau pergi main-main kat swimming pool tu, selalu budak-budak kan akan bawa ni untuk dia pegang, dia main, dia pukul-pukul kawan dia semua tu. Sedap ni lembut ni, tetapi lembut-lembut keras yang bagus, bukan lembut langsung tak boleh. Kalau bantal tak bagus. Yang ni dia agak firm, dia kejap. So apa you kena buat? You kena letak di bahagian mana saya kata tadi? Di bahagian tulang belakang mod ni, kat sini. Okey, ingat ni kat sini. Ni kawasan ni. Diletak kat situ. Macam tu. Okey. Kalau boleh letaknya, ada 2 tempat yang saya nak you belajar malam ni. Satu di antara lebih kurang L2, L3. L2, L3 ni kalau you letak kat belakang tu, yang patut ada lekuk tu, atas sikit pada lekuk tu, bermula kat situ. Satu, okey, letak macam tu. Belakang macam tu. Jadi dia tolak, mau tak mau you akan dapat balik C shape tu. Dan kalau boleh duduk biar dia, saya mengatakan orang, saya pun bongkok juga. Bahaya betul. Kecil-kecil lagi dah mula bongkok. So kita nak buat macam mana? Kita ambil ni, kita letak belakang. Tampan. Nampak tu? Ni. Saya letak. Nampak yang kuning tu? Tak situ. Jadi you kena rasa yang ada bahan sponge ni, yang firm ni, yang kejap ni menolak. Okay, dia mantap belakang tu. Okay. Kalau boleh biar kat situ lah. Sebab tu kalau you tengok kerusi-kerusi zaman moden ni, betul tak? Dia ada konsep ergonomik yang bengkok ke belakang. Tapi saya tengok sebahagian daripada tu tak sesuai dengan setengah-setengah orang. Dia tak kejap ikut you punya back, sebab dia tak akan nak buat tu nak ikut you punya measurement. Dia buat yang general untuk arm, dan kadang-kadang dia buat untuk pasar Eropah lah, pasar-pasar orang yang besar-besar tinggi lagi. Dia punya curve tu dah tak sedap you duduk pun. Perasan tak? Setengah kursi you nak kena angkat lah, nak kena adjust lah, betul tak? Tetapi kalau you ada benda ni, you boleh letak kat mana saja yang you suka, dan dia boleh tolak ikut tempat yang sesuai. You boleh rasa sendiri. So sampaikan apa you buat pun, C shape tu mesti ada.
Saya ulang lagi sekali. C-shape tu mesti diadakan kembali. Satu. Nombor dua, you punya ni yang masih sama ni, roller ni, you boleh letak di bawah tulang cenongeng you tu. Apa nak panggil dalam bahasa Melayu Cuba you tulis sekejap. Bahasa Melayu, tulang ni, tulang sacrum ni. You letak kat bawah tu. Ambil ni, letak kat bawah tu. Boleh tak? Okey. Bukan kat atas ni, kat sacrum ni, bukan atas ni, bawah sekali. Okay, jangan risau, dia tak akan mencucuk belakang you rasa sakit macam bisa ke apa, sebab apa, kita kan ada otot pinggul kita lagi kan, so dia akan support kan. Tujuannya ialah untuk dia menolak C-shape tu supaya dia jadi, bila you duduk atas ni, bila you duduk atas macam tu, okay, duduk ni, faham? Katakan ni tempat belakang, you duduk, you ni tulang cenongeng tadi tu, sacrum tadi tu. Bila you duduk je, kan berat badan tu dia akan menolak, dan yang ni akan jadi C-shape. Ni akan jadi C-shape. Boleh faham tak apa saya kata ni? Pendek cerita, bila you buat ni selalu, okay, 20 minit bertukar, 30 minit bertukar, atas bawah, lama kelamaan you akan rasa beza. You punya kesakitan tu. Berarti betul lah yang saya kata, selama ni you duduk, you dah hilang dia punya bengkok tu, dia jadi macam buluh straight naik ke atas macam tu. Maka kesakitan tu yang teramat, mula-mula sikit demi sikit, bukan pasal jatuh, tapi cuma pasal duduk saja. Alright, so jawapannya apa nak buat? Kan topik malam ni ialah punca dan apa nak buat. So punca satu, duduk lama sangat, berarti you tak boleh duduk lama sangat. Every 20 minutes atau half an hour you bawa berjalan. Every 1 hour wajib you bangun berdiri dan berjalan. Dan kalau you kaki duduk lama sangat, setiap hari minimum you kena pergi berjalan betul-betul setengah jam, keliling rumah ke, pergi kat garden kat dekat ke, mana-mana pun, asalkan berjalan. Kalau ke office pun berjalan. Itu jawapan dia sebenarnya. Okay, bukan saya saja cerita. Memang orang kata siapa yang nak duduk lama boleh, tapi dengan syarat setiap 1 jam dia berjalan. Kalaupun 20 minit lama sangat, bos mana nak bagi kan. So yang saya kata 20-30 minit tu sehari sekali cukup, yang buat balik daripada rumah ke, yang tu tak apa. Okay, alright, itu jawapan pertama dan punca pertama. Sebenarnya cukup banyak percentage. Hampir setengah orang kata dalam semua sakit-sakit belakang, kalau tidak jatuh, tidak ada masalah medical, selalunya yang ni 50% daripada pesakit kita adalah disebabkan terlalu lama sangat duduk. Nombor dua, tak cukup matahari. Nombor dua, sebab body kita tak cukup vitamin D3, dan selalunya kalau D3 mesti kita dampingi dengan apa? K2, betul? Alright, ini bukan calang-calang. You kalau ambil bawah pada 10,000 international unit, susah nak baik cepat. So siapa yang boleh cuba tak? You kalau tak tahu apa lagi jawapan, doktor kata you tak ada medical problem, kita buat scan pun tak ada tumbuh apa-apa, tak ada ni lah. Ni macam sekejap lagi saya cerita masalah you fibroid ke prostate ke kan, pun tak ada juga semua. You pun tak ada check dengan blood test semua, tak ada uric acid tinggi semua tu. So maka yang paling selalu orang lupa ialah tak cukup vitamin D3. So D3 K2 wajib at least 10,000, ataupun kalau sakit teruk sangat, setengah orang cuba buat sampai 15,000 international unit. Kadang-kadang tak sampai 1 jam dia dah rasa lega. Buat 2-3 hari dan rasa macam magic show pula. Bukan magic, sebab vitamin D3 dah terkenal kalau tak cukup boleh menyebabkan lower back pain, sakit belakang yang bawah lambar tu. Faham? Okey, magic vitamin D3 tu jangan main. Sebab tu saya suka sangat dengan Santera yang kita buat tu, sebab Tuhan bagi rezeki untuk faham. Cuma Santera tu kena ambil banyak sachet sikit lah kalau you tengah sakit kan. At least 3 pagi 3 malam pun tak apa, sebab kita nak at least 10,000 unit per day. Okey, sampai dia baik boleh you turun balik ke 5,000 international unit. Alright, dah dapat nombor 2. Tulis sekejap kat kawan yang tak masuk lagi ni. Okey, ni mustahak ni, jangan main. So kalau you malas nak ambil suplemen, you buat apa? You jemur panas sikit lah, setiap hari at least 10-20 minutes.
betul-betul antara pukul 10 sampai pukul 2. Saya ulang, 10 pagi hingga pukul 2. Itu UV B yang diperlukan sangat-sangat. Okey. Nombor 3 ialah disebabkan oleh setengah orang dia punya muscle tak balance. Faham tak? Dia punya angle ni, sehingga kan kalau you tengok daripada depan pun, kalau dia buat x-ray, dia tengok tulang ni, pinggul belakang ni sacrum, ni you punya pelvic bone kan. Ni kalau sekejap lagi you dengar perkataan sacroiliac joint. Ni dia panggil sacroilium joint. Kat sini pun boleh sakit, kat sini pun boleh sakit. Okey. Tetapi sekarang saya nak cerita dia punya imbalance. Maksudnya you nampak ni macam straight, tapi kadang-kadang ada sebahagian tu naik tinggi sikit. Katakan yang ni naik tinggi sikit, katakanlah ni saya nak ubah ni, dia dah ikat dengan besi semua. So katakan dia naik sikit macam tu. Maksudnya macam dah tinggi sebelah lah, tak balance lah kan. Selalunya bukan bukan tulang saja yang nampak imbalance. Asal usulnya disebabkan oleh muscle. Dia kuat sebelah, ataupun dia besar sebelah, ataupun dia lebih, orang kata apa, dipergunakan lebih sebelah. Contoh saya bagi, selalunya orang yang jumpa saya dulu-dulu masa saya kerja kat Majlis Sukan Negara ialah orang yang bersukan. Kalau bersukan macam angkat berat tu, dia mesti balance kan. Mana ada orang angkat sebelah berat, sebelah tinggi macam tu. Kalau dia ambil sebelah dulu pun, dia balance dengan sebelah lagi. So mau tak mau balance lah kan. Cuma kadang-kadang orang yang main golf ni, bila dia swing, kalau you jenis yang tangan kanan, dominant you, so you swing mesti ikut cara yang dihafalkan supaya sampai you pandai betul. Sebab golf ni tak boleh 1 mm pun lari. Bola tu akan melencong entah ke mana-mana kalau kena betul. Kalau tak kena betul, lagilah teruk. So orang yang gila golf ni, terutama sekali yang baru nak mula, dia punya pergi kat driving range tu, sebelum dia masuk ke padang pun, beratus biji bola. Kadang-kadang sampai 1000 biji pukul. You bayangkan kalau 1000 biji, tak usah 1000 lah, 500 biji you beli pun, bola tu nak pukul kan, nak praktis. You bayangkan habis dekat 2 jam kadang-kadang, atau 1,5 jam baru you habis 400 biji bola tu, katakan. So body you all the way same apa tu. Sebab apa? Dia nak hafal sampai dia jadi pandai, maka sebelah saja yang lebih besar daripada sebelah lagi. Lama kelamaan dia akan dapat low back pain, especially golfing lah, sebab you banyak swing dan kaki you tak boleh bergerak macam tu, macam ni. Punggung you kena sengit sikit. You pernah tengok tak orang betul-betul aim sebelum dia nak pukul tu? Bayangkan you buat 400 kali, 500 kali. Allah Akbar. Okey, yang main tenis pula sama juga. Nanti coach akan bagi kat you, you kena buat, katakan hari ni praktis semua kanan je, ataupun backhand je. Sebab tu you tengok ramai juga para atlet yang dapat sakit belakang. Faham? Satu lagi, orang yang fishing, kadang-kadang dia jenis fish tu, dia belah kanan dia baling kanan, dia tunggu dia pegang rod tu sebelah je, jadi kuatnya sebelah je. Sama juga cycling. Tahu cycling kan? Sebab cara you bongkok badan tu, cara you cycle, muscle yang dipergunakan tu sama je. Setiap hari, setiap minit you gunakan, naik bukit, turun bukit, lama-lama muscle you yang sebelah lagi yang lemah tu akan menjadi kan belakang kita tu macam tersalah, orang panggil apa, tersalah imbangan muscle dan tendon, maka kita akan dapat sakit belakang. Satu lagi yang repetitif ni, yang berulang kali penggunaan cara pakainya macam orang bekerja lah, selalunya katakan steward atau stewardess yang angkat katakan dulu, sekarang saya nampak dia orang pakai troli dah. Kalau yang zaman dulu yang kena bawa apa kettle kan, nak bawa teko kita tu untuk nak tuang air, dia bawa tunduk, angkat, letak, yang kerja dengan pasu bunga semua tu. Okey, yang penting ialah bila you repeat benda yang sama dan muscle yang sama pakai, yang tak pakai dia lemah, yang pakai jadi over pula, itu pun akan menyebabkan you dapat
asymmetry, tak sama. Asymmetrical tu maksudnya tak balance, boleh sampai sakit belakang yang teruk sangat. Ramai yang mereka bukan melawak, kadang-kadang you tengok dia orang kata, alah, you nak ambil cuti, you nak ambil MC. No, it is painful. Lepas tu nombor 4 pula, masalah disk. Disk tu maksudnya antara vertebra dengan vertebra kan ada, katakan lambar tu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. So antara selalunya 3, 4 dengan 4, 5 lah jadi masalah. Sebab apa, dari segi design body kita pun, dia punya weight tu kat situlah tempat, sebab tu Tuhan jadikan dia berbengkok sedikit. Bayangkan kalau dia straight, nerve tu akan terhimpit. Bila dia curve, dia ada tempat buka sedikit. Maklum saja, di antara dua vertebra atau semua vertebra antara satu dengan yang lain, ada yang dipanggil disk. Dia macam tulang rawan. Faham? Tulang rawan, cartilage. Dan dalam cartilage ni, kalau you boleh bayangkan cartilage, dalam cartilage tu ada yang lembut. Dia panggil apa? Nucleus pulposus. Nucleus pulposus ni nama tak ingat tak apa, tapi dalamnya dia macam gel. Di luar keliling tu, dalam disk tu ada macam cecair lembut, tetapi kat luar tu keras, lebih kuat daripada tulang biasa sebab dia penuh dengan collagen. Nama kat luar tu dia panggil annulus fibrosis. Maksudnya dia macam bersabut yang kuat, yang siapa pun kalau biasa-biasa dia tak boleh pecah. Namun bila peringkat umur meningkat, dia dah mula degenerative, ataupun dia panggil dah mula kurang dia punya kekuatan disebabkan faktor umur, ataupun faktor sukan lagi sekali, ataupun faktor salah angkat berat. Dia tarik ke, kalau main rugby ke dulu, ingat tak zaman-zaman dulu, atau hoki, you pusing, kaki masih terpacak kat tanah, body you pusing. You bayangkan, you punya lower part is fixed to the ground, lekat kat tanah, kat rumput, tapi body you turn. Allahu Akbar. Ini yang menjadikan benda tu boleh koyak macam tu. Disk ni boleh dapat masalah seperti herniation. Tahu tak herniation? Herniation ni maksudnya dia boleh keluar gel dalam, tak patutnya pergi ke tempat lain, tapi dia mula menekan kat luar. Lama kelamaan, walaupun tak ada main rugby, tak ada main hoki, tak ada pusing golf ke apa-apa, you boleh pelan-pelan dia boleh keluar. Mula-mula tak rasa apa, lepas tu rasa sikit-sikit, lama kelamaan boleh dapat sciatica. Sciatica tu lah bila dia tekan ke L4, L5 atau campur dengan S1, 2, 3. Bila saya sebut ni berarti nerve yang keluar tu, saraf-saraf tu boleh tertekan, boleh terhimpit dengan gel tadi tu, maka current tu akan turun ke belakang pinggul, sampai belakang betis, sampai kadang-kadang ke urat geting kat kaki pun boleh rasa. Dan selalunya mereka ni yang paling dia orang tak tahan ialah masa dia nak ikat tali kasut. Sebab tu saya kata, kalau you nak ada sciatica, dia punya test pertama ialah boleh ikat tali kasut tak. Kalau tak boleh, tak payah nak pergi x-ray semua, dengar cerita pun dah tahu. Dan selalunya dia shoot, current dia macam menyala, dia punya current tu dia turun macam tu. Tak tahan betul. Jadi kalau sehari dua, seminggu dua baik tak apa, tak baik kadang-kadang setahun 2 tahun baru nak lega, dengan syarat you buat sesuatu yang hujung nanti saya cerita. Okey, salah satu contohnya ialah stretching. So sciatica kena jaga baik-baik. Dan nombor 5, semua 7 kan. Nombor 5 ialah kidney stone. Buah pinggang, ginjal kita ada batu karang. Selalunya of course lah sebelah aja, takkan batu karang. Boleh juga attack dua-dua belah, tapi jarang lah. Dia mesti makan sebelah dulu. You dah seksa, sampai kadang-kadang sampai kencing berdarah, kadang-kadang sampai kena masuk emergency ward. Tapi kadang-kadang mula dengan low back pain dahulu, cuma kat rumah aja. You nak pergi kerja pun malas je, nak bawa kereta kalau jauh sikit bercuti, you minta kawan you ataupun anak you yang drive you, because you dah sakit sangat, lebih pada setengah jam dah mula nak kebas-kebas kaki semua. Jadi masalah tu disk problem tadi. Tetapi kalau kidney stone,
Bila dia datang aja menyala, dia attack je, bukan kata setengah jam, masa tu juga you orang kata mengelupur sakit, menggulung-gulung sakitnya. Kata orang lebih teruk daripada orang kena period pain. Of course lah, sebab ni batu kan, bila dia nak keluar tak boleh dia sangkut. Masya Allah. Dan orang pernah tak kira pukul berapa pun dia mesti kena pergi emergency ward. Kalau takat-takat ubat kuat, ubat kuat pula, ubat painkiller yang kuat pun tak jadi apalah. Okey, so pendek cerita, selagi batu tu tak terkeluar ataupun tak dipecahkan, dia sangkut, selagi itulah sakitnya tak akan hilang. Tetapi cerita malam ni bukan sakit batu karang tu. Cerita sekarang ialah sakit belakang. Macam mana pula batu karang kat depan ni ataupun kat dalam ginjal boleh sakit ke tulang belakang bawah tu? Jawapannya referred pain. Tahu referred pain kan? Dia kena kat sini, tapi dia kan kita berkonsepkan refer. Dia boleh sakit kawasan ni. Padahal puncanya kat sini. So, terkenal sangatlah kidney stone nombor 5 tadi tu. Orang yang suka sangat kalau kena kidney stone tu kena hati-hati. Apa you kena buat? Bukan betulkan sakit belakang tu, betulkan buah pinggang punya batu karang tu yang lebih mustahak. So minum air 2.5 liter minimum. Selalu kata kena calik garam semua tu, ikut betul-betul. So hari-hari kena air at least 2.5 liters, Kalau 3 liter pun tak apa, terkencing-kencing pun tak apa. Dan selalunya saya galakkan you ambil celery juice minimum sehari sekali. Kalau tak ada sebab budget ke ataupun susah nak dapat celery, boleh buat air bali. Ingat, air bali saya kata tak payah rebus. Rendam biji bali tu yang dah dibersihkan, rendam semalaman, besok minum je. Okey. Lagi saya minta hari tu saya minta akar daun semalu. Boleh. Pendek cerita, tengok balik lecture saya tentang chronic kidney disease atau CKD, ataupun saya tak ingat dalam tu ke dalam satu video lagi yang saya buat tentang batu karang. Type aja ginjal, you tengok apa jenis minuman, minum sampai hilang batu karang. Selalunya hilanglah sakit belakang kalau disebabkan oleh batu karang. Okey, number 6 dah habis dah ni, sikit lagi. Prostate. Orang lelaki terutama sekali, please, kalau you suspect kencing malam lagi, kencing tak puas, tak lawas atau terkencing-kencing, selalu kan ada elemen-elemen prostate ni. Kalau dah bengkak, dia memang sensitif untuk orang lelaki. Maka you cuba buat ni dulu. Kalau sakit belakang tu disebabkan oleh prostate, selalunya betulkan prostate tu dahulu melalui berhenti ambil sebarang susu kalau you masih lagi gian nak susu tadi. Dan selalu juga orang tanya saya tanpa dia dengar lecture saya betul-betul. Saya dah cerita ataupun akan cerita, dia dah tanya awal-awal, tak apa, tu bagus, saya suka. Tapi kadang-kadang saya baru je cerita, dia tanya balik. Contoh, saya kata susu jangan makan. Ada juga orang tanya, susu kambing boleh makan tak? Habis saya nak jawab macam mana? Tak boleh lah. Sementara you nak baik tu, bila dah baik, ambil lah bapak pada kambing pun boleh. Dia masa you tengah sakit ni, kena hati-hati, susu tak boleh. Adalah saya dah buat lecture pengganti susu terbaik di dunia, seperti susu almond, susu walnut, susu barley, susu oat, susu bijirin-bijirin yang baik-baik. Okey, boleh. Soya bean punya susu pun kalau yang organik boleh. Cuma susah nak dapat yang organik tu je. So santan boleh kan. So sekarang yang saya tak bagi ni adalah susu binatang lah bila you kena prostate. Nombor 2, you kena belajar ambil lycopene. Lycopene nanti saya 2-3 bulan lagi saya nak cuba importkan, sebab terkenal untuk jaga prostate dan juga jaga buah pinggang. Bila 2 ni clear, sekurang-kurangnya sakit belakang you sebab lain lah pula, bukan sebab 2 ni pun antara penyebab utama. Okey, kita tutup cerita pada malam ni dengan masalah orang perempuan pula. Saya simpan last ni sebab mereka banyak sangat isu-isu yang daripada uterus. Selalunya kita mulakan dengan yang besar sekali, masalah sakit belakang. Kalau ada di depan tulang sakit belakang tu, kawasan tu ada uterus punya problem. Uterus ni selalunya masalah endometriosis,
Pernah dengar endometriosis? Dia jadi ketumbuhan yang di luar daripada tisu-tisu dan selalunya melekat-lekat di bahagian uterus ni. Okey, endometriosis di dalam permukaan selalunya. Bengkak-bengkak semua tu. Satu lagi yang boleh bengkak kat mana saja pun, atau ketumbuhan punya konsep ni, nodul-nodul besar tu kadang-kadang namanya fibroid, pun boleh menekan sampai sakit tulang belakang. Malam ni kan cerita sakit tulang belakang. Lepas tu ada orang yang ada, kalau belah kanan saja ataupun belah kiri saja, selalunya kita boleh suspek ovary pun, macam ovarian cyst. Ovary orang perempuan ni boleh jadi cystic, macam balon kecil-kecil semua tu. Lepas tu tak sempurna lah kalau saya tak cerita tentang PCOS, polycystic ovarian syndrome ni. Ini pun menyebabkan boleh sakit belakang. So maksudnya daripada pundi kencing sendiri, lelaki perempuan pun kalau ada masalah kat situ, dia boleh menekan ke belakang. Orang lelaki prostate, orang perempuan ada masalah tadi, uterus, ovary, ya. So ya, apa yang kena buat, cuba kita betulkan dulu masalah obstetric dan gynecology ni. Orang perempuan banyak sangat isunya. Betulkan you punya diet, increase you punya cruciferous vegetable, makanan sayur-sayuran yang menghijau, yang rangup tu, supaya kita nak kurangkan masalah estrogen. Sebenarnya ni semua cerita ni. Ambil seaweed, rumpai laut atau sea kelp kalau you nak pergi beli kat kedai organik tu. Ni semua makanan-makanan yang datang daripada laut. Jangan lupa buat kita punya D&D diet betul-betul. Macam besok kita puasa Isnin dan hari Khamis kalau dapat. Jangan lupa setiap malam jangan makan lagi dah lepas pada pukul 8 tu. Nak minum tak apa, berhati-hati. Intermittent fasting is very very good untuk penyakit sakit belakang pun. Ada kaitan dengan terlalu tinggi gula pun menyebabkan dia melekat di dalam kawasan-kawasan yang berdekatan dengan nerve ataupun dengan tulang belakang kita ni. Ingat tak, dulu saya ada 2-3 hari lepas saya ada cerita tentang kalau gula terlalu tinggi, tak kira gula nampak atau tak nampak, tapi bila dia kombinasi dengan protein yang banyak juga ataupun bahan-bahan yang terlalu berlemak tinggi juga, kalau kombinasi dengan gula, dia akan melekat. Melekat ni akan menyebabkan sakit belakang. So betulkan makanan tu dulu, tengok hilang tak. Habis. Jadi malam ni kita dapat cerita hampir 7 penyebab utama dan apa yang nak buat. Yang penting sekali ialah stretching. Kalau penyakit tu dah dibetulkan semua, masih lagi rasa berat disebabkan kesan sampingan yang dah lama you biarkan penyakit tu menyebabkan sakit belakang. Bila penyakit tu dibetulkan, kadang-kadang dia ambil masa sikit sebab otot, tendon you nak kena dibetulkan melalui stretching. Okey, you mesti longgarkan ataupun mesti buat regangan. Yang ni boleh kita tengok dalam YouTube, banyak fizioterapi untuk buat sakit belakang punya, orang panggil stretching. Nombor 2, bila sakit belakang dah dikenal pasti kat mana, saya dah ajar dulu, iaitu buat dia panggil kontra massage. Kontra, katakan sakit kat sini, belah belakang ni kat sini, tapi you kena tekan macam ada cermin sebelah depan tu, tengok kat mana sakit belakang tu. Pergi kat depan, kat sebelah pusat tu. Kalau dia bawah pada pusat kat sini, ni pun bawah pusat, you tekan kat sini, tekan sesedap rasa. Lepas tu massage, jangan pergi ke mana-mana. You dapat point itu, you pegang, tekan sikit, tekan lebih kurang, tengok seminit 2, lepas tu you lepas, tekan lagi seminit 2. Selalunya tak sampai 3-4 kali you akan rasa lega. Kalau you tekan kat depan tu tersakit sedikit, kadang-kadang tersakit lebih banyak daripada sakit belakang, itu berarti betul. You jangan nak lepas tempat tu, cari lagi. Tak dapat, buat lebih kurang 50 sen punya kawasan. Jangan terlalu banyak bergerak. Dia konsepnya ialah acupressure, you press. Ni dia panggil kontra massage yang cukup efektif. Buat dulu baru percaya, jangan dengar cakap saya je kan. Lepas tu semua makanan-makanan yang you allergic, kadang-kadang you tahu jenis makanan macam ni, you akan sakit lebih. Jangan main. Ada kaitan tau dengan makanan. Sebab tu saya suruh jangan lupa ambil omega 3. Omega 3 ni wajib, dengan vitamin D3 pun wajib.
Saya ulang, omega 3 at least you kena ambil 2 kali sehari. Okey, DND 369 tu alhamdulillah memang terkenal untuk menghilangkan inflamasi. Nombor 2, you jangan lupa kepada vitamin D3K2, sebab itu sahaja boleh menyebabkan sakit belakang kalau tak cukup. So 2 ni jangan lupa ya. Alright, lain pada tu, air jangan lupa cukup-cukup minum. Dan pastikan you jangan duduk terlalu lama. Saya ni pun dah dekat setengah jam ni. Lepas tu saya akan buat sikit untuk 1-2 minit punya show sikit lagi. Lepas pada I jumpa you ni, I tutup, I akan buat lagi 1-2 minit punya untuk apa, untuk buat short version. You perasan kan I buat 1-1 minit kan? Itu pun paling lama saya akan buat 10-20 minit. Lepas tu saya akan orang kata bersurai lah daripada kerja duduk je. Okay, nasib baik saya dah beli satu meja yang di bawah tu ada bicycle. So sambil buat kerja sambil boleh kayuh bicycle tu. Anda carilah, buat sendiri, modify bicycle you, lepas tu bawa meja kat depan. Okey, terima kasih banyak saudara sekalian. Terima kasih. Berhati-hati ya, sekejap belakang ni tak seronok hidup kita kan. Jumpa lagi. Semoga hidup anda bahagia, satu keluarga ya. Dan kirim salam pada ibu bapa kalau yang mereka tak tengok ni, sebab saya ramai saya jumpa kat Bali baru ni, anak-anak muda kata, mak saya suruh ambil selfie macam ni. Saya kirim salam lah daripada dah balik kat Shah Alam ni. Semoga anda sentiasa boleh ikut program saya dan dunia bahagia, akhirat syurga. Satu lagi apa saya selalu kata, let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.